Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para arif, walim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, yang mana kita berada pada muka surat 317 daripada juz pertama, iaitu bab kelima pada menyatakan rahsia puasa. Bab 5 pada menyatakan rahsia berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Fi riwayatin man qama. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, yang disepakati. Artinya barang siapa puasa Ramadan dan mendirikan akan dia, iaitu mengerjakan solat tarawih pada malamnya, kerana percaya dengan dia dan kerana menuntut pahala, nescaya diampuni Allah Ta'ala baginya akan yang telah terdahulu daripada dosanya itu. Maksud dia apa tuan-tuan dan puan? Iaitu siapa yang puasa Ramadan dan mendirikan akan dia, iaitu solat tarawih dan lain-lain, kerana percaya, iman wa ihtisaban, beriman dengan Allah, dan kerana menuntut pahala. Ihtisaban tu dia mencari-cari, menghitung-hitung pahala, dia menuntut pahala tersebut. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbih, iaitu nescaya diampuni Allah Ta'ala, jadi Allah SWT mengampuninya baginya akan yang telah terdahulu daripada dosa-dosanya itu. Tuh. Hadirin wal hadir abidakumullah. Dan sabda Nabi SAW, as-saimuna farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Muttafaqun alaih juga menurut Al-Iraqi, iaitu adalah bagi orang yang berpuasa itu dua kesukaan, ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun, suka pada ketika berbuka puasa itu. Jadi dia rasa bahagia, rasa happy ketika berbuka puasa. Kedua, suka pada ketika berdapat dengan Tuhannya, iaitu ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu ketika dia itu meninggal dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebahagiaan dan kesukaan yang bagi orang-orang yang berpuasa. Menerangkan beberapa, iaitu keuntungan ataupun kita panggil dengan targhib, iaitu ganjaran orang yang berpuasa. Hadirin wal hadir abidakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, li kulli syai'in babun wa babul ibadati as-saumu, yang bermaksud, hadis ini riwayat rawahu Ibnul Mubarak fi Zuhdi, iaitu riwayat Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhud menurut Al-Iraqi. Apa dia kata? Li kulli syai'in babun, adalah bagi tiap-tiap sesuatu itu pintu, dan pintu ibadat itu puasa. Pintu ibadat itu adalah puasa, tuan-tuan dan puan. Dan lagi sabda Nabi SAW, naumus saimi ibadatun, rawahu Dalimi atau Dulaimi fil Musnadil Firdaus, iaitu artinya tidur orang puasa itu jadi ibadat, sebab dia penat puasa, dia tidur, itu ibadat, tuan-tuan dan puan. Jadi tidur orang puasa itu jadi ibadat. Naumus saimi ibadatun. Dan pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dan pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, berarti ini disebut dalam kitab Al-Ghunniyah mungkin,
Naumus sha'imi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Dailami wal Baihaqi dan Imam Baihaqi. Hadir wal hadar hafizakumullah. Menurut Al-Imam Murtada Az-Zabidi, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Boleh dirujuk dalam kitab Ithafus Sadatul Muntaqin. Bukanlah palsu tapi dhaif. Apa dia masuk? Apa yang dimaksudkan? Iaitu tidur orang yang puasa itu jadi ibadat. Dan diamnya itu jadi tasbih. Dan doanya itu mustajab. Dan amalnya itu berganda-ganda. Dan lagi sabda Nabi SAW. Idza dakhala syahrul ramadhana futihat abwabul jannah. Wa ghulqat abwabun nari. Wa sufidat syayatin wa nada munadin ya ghabi ya baghi al-khairi halluma wa ya baghi asy-syarri aqsu. Yang bermaksud hadis riwayat Imam Tirmizi dan Hakim yang bermaksud apabila masuk bulan Ramadan itu maka dibukakanlah segala pintu syurga dan ditutupkanlah segala pintu neraka dan dirantai segala syaitan dan menyeru oleh pemanggil, hai orang yang berkehendak membuat kebajikan, marilah kamu. Hai orang yang berkehendak buat kejahatan, berhentilah kamu. Di sini hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Hakim menurut Al-Imam Al-Iraqi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inna, dan sabda Nabi SAW lagi. Inna ummati lam yujazu ma qamu syahr ramadana. Faqala rajulun ya Nabi Allah ma khizyuhun. Faqala sallallahu alaihi wasallam man intahaka fihi muharraman aw amila sayyi'atan aw syariba khamran aw zana lam yuqbal minhu ramadanu wa la'anahu Allahu wal malaikatuhu fis samawati ila mislihi minal hauli fa idza mata fima bainahu wa baina ramadan falaysa lahu indallahi hasanatun lam ajid makhrajahu ba'. Jadi belum dijumpai takhrij daripada hadis ini lagi. Artinya tuan-tuan Muhammad, bahawasanya berapa orang daripada umatku, umat Nabi Muhammad, tiada diberi pahala ibadat yang didirikan akan dia oleh mereka itu di dalam bulan Ramadan. Maka sembah seorang lelaki, ya Nabi Allah, hai Nabi Allah, apa kehinaan mereka itu di dalam bulan Ramadan itu? Maka sabda Nabi SAW, barang siapa membuka, iaitu melanggar di dalam Ramadan akan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, atau ia berbuat amal kejahatan, atau ia minum arak, atau ia berbuat zina, nescaya tiada menerima Allah Ta'ala daripadanya akan Ramadan itu. Means Allah SWT tidak akan menerima Ramadan itu. Dan melaknat Allah Ta'ala dan malaikatnya yang ada di dalam 7 petala langit akan dia hingga kepada semua Ramadan daripada tahun yang lagi akan datang itu. Maka jika ia mati di antara Ramadan itu dan antara Ramadan yang akan datang itu, maka tiada baginya pada Allah Ta'ala kebajikan. Ni. Bahayanya kita melakukan perkara yang dilarang, iaitu di ketika bulan Ramadan. Dan lagi sabda Nabi SAW, tuan-tuan, iaitu inna syaitana la yajri min ibni adam majra dami fadayyiqu majariyahu bil ju'. Hadis muttafaqun alaih ila qawlu fadayyiqu. Kecuali lafaz dayyiqu. Jadi hadis ni muttafaq alaih kecuali lafaz dayyiqu. Lalu disebut di sini menurut di terjemahan dia, artinya bahawasanya syaitan itu lalu ia daripada anak Adam itu pada tempat lalu darah, maka kamu picitkan akan tempat lalunya itu dengan lapar, yakni dengan puasa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah beberapa hadis. Dan lagi sabda Nabi SAW, sabda Nabi, dan lagi sabda Nabi SAW,
Iaitu bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dawimi qar'a babil jannah. Qalat bimadha ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam bil ju'i. Rawahu fi awarifil awarif min qawli Aisyah. Diriwayatkan dalam kitab Awarifil Awarif daripada ucapan atau pendapat Aisyah. Artinya, kekali olehmu atas sesuatu yang membukakan pintu syurga. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, dengan apa sesuatu yang membukakan akan dia ya Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, dengan lapar, yakni membanyakkan puasa. Jadi kita ni disuruh untuk lapar oleh Allah SWT dan Rasulnya. Jadi lapar ni salah satu ritual, salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu maqasid dia itu adalah untuk melawan nafsu, melatih lawan nafsu. Kerana nafsu yang paling susah untuk kita lawan tu adalah makan. Semua yang namanya makan tu nombor satu, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat Allah. Dan lagi akan datang fadilat lapar itu insya-Allah taala pada bab bicara muhlikat. Jadi ada bab bicara muhlikat, iaitu perkara-perkara yang dapat merosakkan diri kita. Hadirin wal hadirat Allah. Ini suatu fasal pada menyatakan segala wajib puasa dan segala sunatnya yang zahir dan segala yang lazim dengan membatalkan puasa itu. Ini menyatakan segala wajib puasa dan segala sunat puasa yang zahir dan segala yang lazim dengan membatalkan puasa itu. Adapun segala wajib puasa yang zahir itu maka iaitu 6 perkara. Jadi ada perkara wajib puasa yang zahir, ini yang kena tahu. Yang pertama, memperiksa permulaan. Ini apa yang dia kena buat kalau secara zahir ni apa yang dia kena buat. Pertama sekali, memperiksa permulaan bulan Ramadan itu dan mengetahui akan dia dengan melihat akan permulaan bulan Ramadan itu. Jadi kena tengok anak bulan. Ni kita panggil mencerap anak bulan. Dan jikalau syak ia pada malam itu, maka hendaklah disempurnakan 30 hari pada bulan Syakban. Maksud dia bulan Syakban dia bukan 29 tapi 30. Syakban itu. Dan memadalah melihat permulaan Ramadan itu oleh seorang yang adil dan tiada sabit permulaan bulan Syawal itu melainkan dilihat oleh 2 orang yang adil keduanya itu. Jadi kalau Syawal dia 2, kalau Ramadan 1. Dan barang siapa mendengar akan seorang yang adil pada melihat permulaan bulan Ramadan dan percaya ia dengan dia, maka wajib ia puasa. Dan jikalau tiada dihukumkan oleh qadi akan dia sekalipun. Jadi walaupun qadi tak suruh tapi dia percaya fulan tu siqah dan alim dan orang yang nengok tu tadi kata dia nampak anak bulan, maka wajib. Okey, kedua, berniat pada ketika tiap-tiap malam Ramadan itu seperti diniatkan. Jadi kena niat tiap-tiap malam bulan Ramadan. Apa niat dia? Nawaitu sauma ghadin an adai fardir ramadana hadhihi sanati. Fardir ramadani hadhihi sanati. Yang betul macam tu. Lillahi ta'ala. Itu apa? Sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dan wajib dijatuhkan niat itu pada malam sekira-kira dahulu daripada terbit fajar. Dan tiada memadai niat puasa fardu sama ada Ramadan atau lainnya pada siang hari dan memadai niat puasa sunat pada siang hari dahulu daripada gelincir matahari sebelum mengerjakan sesuatu atau sesuatu yang masuk ke dalam perutnya pada siang hari itu yang ia membatalkan puasa itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ketiga, menahan daripada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya siang hari Ramadan itu, maka batal puasanya sebab makan dan minum dengan sengaja. Dan dengan demikian lagi batal puasanya dengan sebab masuk sesuatu ke dalam telinganya dan ke dalam hidungnya. Ni korek telinga pakai benda tu batal lah.
Kalau tangan macam ni tak lah. Ni tak batal. Demikian lagi batal puasanya dengan sebab masuk satu ke dalam telinganya dan ke dalam hidungnya dan ke dalam duburnya atau ke dalam faraj perempuan. Sekaliannya itu dengan sengaja, maka jikalau dengan lupa atau digagahi oleh orang, maka tiada batal puasanya. Kalau ada orang paksa, lainlah. Kalau dah tak laku, tak lalu, tak kuat dah. Kan dah sangat-sangat tak kuat, bolehlah. Contoh dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu disebut di sini menahan daripada jima' pada siang hari Ramadan itu, iaitu daripada memasukkan zakar ke dalam farji. Definisi jima' tu, iaitu memasukkan zakar ke dalam farji atau ke dalam dubur dengan sengaja. Maka tiada batal puasanya itu jika ia jima' dengan lupa atau dengan digagahi orang. Dan jikalau ia jima' pada malam atau ia bermimpi, maka lalu keluar mani, maka pagi-pagi ia junub, nescaya tiada batal puasanya itu. Tetapi sunat ia mandi junub itu dahulu daripada terbit fajar. Okay. Dan jikalau ia jima' maka lalu terbit fajar, kalau dia jima' lepas tu baru terbit fajar, maka jikalau lekas ditinggalkan zakarnya itu, nescaya sah puasanya itu. Dan jikalau dikekalkan jima' itu, nescaya batal puasanya itu. Dan lazim atasnya kafarat dan qada dan menahan daripada makan dan minum pada siang hari itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang kelima, menahan daripada mengeluarkan keempat, menahan daripada jima' pada siang hari. Kelima, menahan daripada mengeluarkan mani pada siang hari Ramadan itu. Dan tiada batal puasanya sebab mencium akan isterinya atau mendakap akan dia jika tiada keluar mani, tetapi makruh yang demikian itu. Hukum dia makruh. Yang keenam, menahan daripada muntah. Maka jika disengajanya muntah, nescaya batal puasanya. Dan tiada batal puasanya jika muntah dengan tiada disengajanya. Kalau tak sengaja, tak batal. Dan tiada batal puasanya dengan menelan balgham, kahak. Tiada batal daripada lehernya atau daripada dadanya, melainkan jika sudah sampai ke mulut. Dah sampai mulut tak boleh. Balgham tu tak boleh kalau dah sampai mulut. Lalu ditelannya, maka iaitu batal puasanya. Dan tiada batal puasa dengan menelan air liur biasa yang di dalam had bibirnya, dan jika banyak berhimpun sekalipun, jika tiada bercampur air liurnya itu dengan sesuatu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Adapun segala sunat yang zahir itu, maka iaitu 7 perkara. Ada 7 perkara sunat zahir daripada berpuasa. Pertama, makan sahur. Kita disunatkan untuk makan sahur. Dan sekurang-kurangnya sunat sahur itu dengan sedikit makan. Kalau boleh sikit makan. Atau dengan seteguk air sahaja. Pun minimum. Kurma je ke? Minimum. Okey. Dan sunat dengan kurma. Sunat dengan kurma. Sabda Nabi SAW. Tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Iaitu apa? Tanas. Ini hadis ini muttafaqun alaih. Seperti diriwayatkan juga oleh Bulughul Maram, Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa dia kata? Artinya, makan oleh kamu akan sahur, maka bahasanya di dalam makan sahur itu terdapat berkat. Dan lagi sabda Nabi SAW. Ista'inu bit-ta'amis sahuri ala siyamin nahari wa biqailulatin nahari ala qiyamil laili. Hadis riwayat rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan Hakim dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin. Menurut Ittihafus Sadatil Muttaqin, riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Macam tu. Artinya, hendaklah meminta tolong oleh kamu dengan makan sahur itu atas puasa pada siang hari
dan meminta tolong oleh kamu dengan tidur hampir zuhur itu atas berjaga malam, berbuat ibadat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia sebut kedua, sunat mentakhirkan makan sahur. Jadi sunat takhirkan makan sahur. Itu kerana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat dengan katanya, tasahharna ma'ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, summa kumna ila salati wa kana qadru ma bainahuma 50 ayah. Artinya memakan kami akan sahur serta Rasulullah SAW, kemudian maka kami berdiri kepada sembahyang subuh dan adalah antara keduanya itu sekira-kira 50 ayat. Hadir wal hadra ahmi. Wa kana qadru ma bainahuma 50 ayat. Rawahu al-Bukhari, yakni hadis ini riwayat Bukhari yang ditakhrij dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin oleh Syekh Murtada Az-Zabini. Ketiga, sunat menyegerakan berbuka tatkala yakin masuk matahari kerana sabda Nabi SAW. Jadi sunat menyegerakan berbuka. Berbuka tu disegerakan. Apa dia? Iaitu la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul futura wa akharus sahur. Ya, hadis ini riwayat muttafaqun alaih dan qauluhu wa akharu as-suhura min daripada riwayat Imam Ahmad. Okay. Lalu apa dia kata? Sentiasa manusia dengan kebajikan selama menyegerakan mereka itu akan berbuka puasa dan mentakhirkan mereka itu akan makan sahur. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ni kita kena iaitu akhirkan sahur, awalkan berbuka. Dan sunat berbuka puasa itu dengan rutab. Rutab itu sejenis kurma basah. Hadis lagi iaitu, jadi disunahkan untuk berbuka dengan rutab. Maka jika tiada padanya rutab, maka berbuka puasa ia dengan kurma. Maka jika tiada padanya kurma, maka berbuka dengan air. Kerana hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla an yusalliya ala rutubatin fa in lam takun rutubatun fa ala tamaratin fa in lam yakun hasawatin min ma'in. Hadis riwayat Abu Daud wa Tirmizi, hadis hasan dalam kitab Is'afu Ahlil Iman. Artinya bahasanya Nabi SAW adalah ia berbuka dahulu daripada ia sembahyang dengan 3 biji rutab. Maka jika tiada rutab, maka berbuka ia dengan 3 biji kurma. Dan jika tiada kurma, maka minum ia dengan 3 teguk daripada air. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir ala tamri, fa in lam yajid fa 'alal ma'i fa innahu tahurun." Hadis riwayat Abu Daud. Apa maksudnya? Idza kana ahadukum sha'iman, apabila ada seorang kamu puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Maka jika tiada dapat, maka berbuka ia dengan air. Dan maka bahasanya air itu suci lagi menyucikan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dan pada satu riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana sha'iman lam yusalli hatta na'tiyahu birutabin wa ma'in falyakul wa yashrab. Maksud dia apa? Iaitu artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada ia puasa tiada sembahyang, ia akan sembahyang maghrib sehingga didatangkan dengan rutab dan air, maka memakan ia akan dia. Okey. Dan sunat kemudian daripada berbuka puasa itu mengucap apa doa berbuka puasa, tuan-tuan? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu
Zahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah ta'ala ya wasi'al fadli ighfirli. Hadis riwayat Abu Daud. Kecuali illa qawla ya wasi'ah. Kecuali kata-kata ya wasi'al fadli ighfirli. Okay. Artinya, wahai Tuhanku, bagimu aku puasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Wahai Tuhanku, telah hilang dahaga dan basahlah segala urat. Dan tetaplah pahala insya-Allah Ta'ala. Wahai Tuhan yang luas anugerah, ampuni olehmu akan dosaku. Dan lagi apabila ia berbuka puasa pada tempat seseorang, maka sunat ia mendoakan baginya, iaitu dibacanya aftara indakumus saimun wa akalat ta'amakal abrar wa salat alaikumul malaikah. Ini doa iaitu apabila berbuka puasa dan pada tempat seorang, maka sunat mendoakan tersebut. Iaitu telah berbuka pada kamu orang yang puasa dan telah memakan akan makananmu kamu oleh beberapa orang yang berbuat kebajikan dan mengucap selawat atas kamu oleh malaikat, yakni memohon malaikat akan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kamu. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Lalu selanjutnya, dan lagi sunat mendoakan baginya, ada termasuk sunat, iaitu dibaca Allahumma kathir khairahu wa barik fima razaqtahu wa yassir lahu an yaf'ala khairan minhu wa qanni'hu bima a'taitahu waj'alna wa iyyahu minasyakirin. Artinya, wahai Tuhanku, banyakkan olehmu akan kebajikannya dan beri berkat olehmu baginya di dalam barang yang engkau beri rezeki akan dia, dan mudahkanlah olehmu baginya berbuat akan kebajikan yang terlebih daripadanya, dan memadakan olehmu akan dia dengan barang yang engkau beri akan dia, dan jadikan olehmu akan kami dan akan dia daripada orang yang syukur akan nikmat. Termasuk daripada orang-orang yang syukur akan nikmat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Keempat, sunat meninggalkan bersugih kemudian daripada gelincir matahari, dan hilang makruh bersugih itu dengan masuk matahari. Ini adalah keempat. Yang kelima, tuan-tuan, sunat membanyakkan sedekah dan meluaskan belanja atas ahlinya dan berbuat kebajikan kepada kerabatnya dan kepada jirannya di dalam bulan Ramadan itu lebih daripada bulan yang lain daripada bulan Ramadan itu, kerana hadis Nabi SAW yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril, rawahu Bukhari. Artinya bahasanya Nabi SAW adalah ia yang terlebih murah manusia dengan berbuat kebajikan, dan adalah ia terlebih murah yang ada ia di dalam bulan Ramadan pada ketika mendapati akan dia oleh Jibril alaihis salam. Okey, hadirin wal hadra abitullah. Lalu dijelaskan pada petikan ini, dan sunat memberi berbuka puasa akan orang. Sebab itu kita ada masjid-masjid, kita sedekah untuk dia berbuka dengan orang lain, boleh berbuka kat situ. Berbuka puasa akan orang, dan jika dengan kurma atau dengan air minum atau lainnya sekalipun, walaupun hanya kurma dan air minum, tetapi yang terlebih afdal bahawa mengenyangkan akan dia, kerana sabda Nabi SAW, man fattara sa'iman falahu mislu ajrihi wala yunqasu min ajri sa'imi syai'un. Iaitu hadis riwayat Imam Tirmizi, hasan sahih. Apa artinya? Artinya, barang siapa memberi makanan akan orang yang puasa, maka baginya seumpama pahala orang yang puasa itu, dan tiada kurang daripada pahala orang yang puasa itu suatu pun. Ini. Okay, hadirin wal hadirah haizafan. Ni kenapa sunat kita bagi makanan kat masjid-masjid,
supaya orang datang berbuka. Orang miskin-miskin semua datang ke masjid untuk makan free. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sunat bagi orang yang memberi makan dan orang yang puasa itu memakan sertanya kerana menyukakan orang yang dijamunya itu, supaya menyenangkan orang yang jamu dia tadi. Dan lagi sabda Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahih dia. Seperti yang disebut dalam kitab Targhib. Man fattara fi Ramadhan sha'iman kana maghfiratan lidhunubihi wa itqa raqabatihi minan nari wa kana lahu mislul ajrihi wa la yunqasu min ajri syai'un. Qalu laisa kulluna yajidu ma yufattiru sha'imah. Qala yu'tillaha yu'tillahu ta'ala hadha thawaba liman fattara sha'iman wa tamaratan aw syurbatan aw madqata labanin wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Artinya barang siapa memberi makan di dalam bulan Ramadan akan orang yang puasa, maka adalah diampuni segala dosanya dan dimerdekakan batang lehernya daripada api neraka. Dan adalah baginya seumpama pahala orang yang puasa itu tidak kurang, tiada kurang daripada pahalanya itu suatu. Maka sembah sahabat, tiada sekalian kami mendapat akan sesuatu yang diberikan makan akan orang yang puasa itu. Maka sabda Nabi SAW, memberi Allah Ta'ala pahala ini bagi orang yang memberi makan dan orang yang puasa itu satu biji kurma atau dengan seteguk air minum atau dengan sekenyam, iaitu sekali hisap air susu. Dan adalah bulan Ramadan itu awalnya rahmat dan pertengahannya maghfirah dan akhirnya itu adalah iaitu merdeka daripada api neraka. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Demikianlah diriwayatkan hadis ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu di dalam Ghunyahnya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini, dia ada kitab yang bernama Al-Ghunyah. Kalau cetakan baru tu 3 jilid. Dalam tu ada campur macam-macam. Dalam kitab Ghunyah. Keenam, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu sunat muakkad di dalam bulan Ramadan itu menyebanyakkan mendirasah, iaitu bertadarus Quran. Banyakkan tadarus Quran. Iaitu ia membenci atas orang yang lain dan orang yang lain itu membaca atasnya kerana hadis yang sahih. Kana Jibrilu yalqan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Qur'ana. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adalah Jibril, artinya adalah Jibril alaihissalam mendapat akan Nabi SAW pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan, maka mendirasah ia akan Nabi SAW akan Al-Quran. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik, insya-Allah kita sampai sini, sebab kalau baca terus ni panjang. Panjang sangat. Okay, nanti tergantung. Maka insya-Allah saya iktifakkan sekadar ini. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.